Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembincangan kita tentang soalan SPM kertas 2. Kali ini cikgu pilih tajuk wave atau gelombang. Kita akan membincangkan seksyen B dan C iaitu soalan esei. So, kita akan mulakan dengan skala pertama iaitu kefahaman ataupun understanding. Jadi soalan pertama, a pendulum X will stop oscillating after a few minutes. So on diagram 4.2, sketch the displacement time graph to show the damping process. So kita kena ingat damping process ni berkait dengan energi tenaga, iaitu proses di mana ayunan wave akan berkurang amplitude-nya disebabkan oleh kehilangan tenaga dalam bentuk tenaga haba. Jadi amplitude akan semakin berkurang. Sebab itu bila kita lukis, amplitude semakin lama semakin berkurang. Tetapi pastikan frekuensi gelombang ni adalah sama. Yang berkurang hanyalah tenaga dan menyebabkan amplitude dia akan berkurang. Okey, kita pergi pada soalan yang kedua. Okey. Figure 10.1 shows the arrangement of the apparatus for an experiment to study a wave phenomena. So, kita ada gap. So, ada gap bila ada gap ni dia melibatkan reflection atau pembelauan. So, figure 10.2 shows the bright and dark bands on the wave pattern formed on the screen when plane wave pass through narrow and wide gaps. So, ni adalah image yang dilihat atas screen. Okey, dia ada dark and bright bands. Okay. Jadi soalan yang pertama ditanya, explain how the dark and light bands are formed on the screen. Maksudnya, macam mana kita boleh dapat lihat jalur-jalur gelap cerah berselang-seli di atas skrin. Jadi, kita lihat pada gambar rajah ni, kerata rentas dia. Jadi, kita ada air yang berkocak kan. Maksudnya, so this is water wave. So, kita ada crest and kita ada throw kan. Dan sini kita ada light. So, mesti ada light lah. Kalau tak ada source of light, memang tak boleh lihat lah screen. So, light akan come from top to the water. Okay, to the water surface. So, it will touch the crest and also the throw. Okay. So, apa kita ada yang pertama? Point yang pertama. The shape of the crest acts as a convex lens. So, ingat kanta. Maksudnya air adalah transparent. Jadi, cahaya boleh pass through, boleh melaluinya. Maka, dia bertindak seperti kanta. So, bahagian crest, bahagian puncak bertindak seperti kanta cembung, convex lens. Okay, convex lens kerja dia ialah menumpukan cahaya. So, the crest converge the light rays to form the bright line. So, ni datang dan dia akan fokus kat sini lah. Converge tu fokus lah. Okay, puncak menumpukan cahaya membentuk jalur terang. Kemudian yang kedua kita ada lembangan atau throw acts as the concave lens. So, concave lens kerja dia mencapahkan cahaya. Okey, so kanta cekung menjadi seperti dibentuk oleh lembangan. Okey. Poin yang seterusnya, lembangan mencapahkan cahaya membentuk jalur gelap. So the throw diverge the light rays to form the dark line. Okay, so that's what ini ialah kawasan bright cerah, ini ialah kawasan dark bright cerah. Jadi alternate lah sebab crest berselang-seli kan dengan throw. Okey, so itu untuk soalan yang kedua. Okay, kita pergi yang ketiga. Ini adalah sound wave ni. So, diagram Taiwan shows a boy beating a drum that produce sound which can be heard by a man. So, di belakang ni dia ketuk drum. Orang ni dia boleh dengar lah. So, what type of wave is the sound wave? So, sound wave is a longitudinal wave ataupun gelombang membujur. And second question, explain how the sound is produced by the drum and can be heard by the human's ear. So, terangkan bagaimana bunyi dihasilkan oleh gegana itu dapat didengar oleh telinga manusia. Okey, so dia ketuk drum. So, drum vibrate. Itu poin pertama, getarkan gendang. Poin yang kedua, air molecules vibrate. So, molekul udara di sekitar drum, gendang akan bergetar. Yang ketiga, so it will produce compression and rarefaction region lah. Akan hasilkan kawasan mampatan dan regangan. Dan the direction of vibration of air molecule is parallel to direction of propagation of wave.
Maksudnya arah getaran molekul udara selari dengan arah perambatan bunyi. Maka ini adalah gelombang membujur. Sebab kita tahu tadi gelombang bunyi adalah gelombang membujur, longitudinal wave. Jadi tenaga dengan cara ini tenaga dipindahkan. Maksud molekul tu bergetar dengan cara apa? Getarannya selari dengan arah perambatan gelombang bunyi. Jadi dengan cara itu tenaga dipindahkan. So energy is transferred. So this menyebabkan eardrum vibrates, gegenap telinga bergetar dan orang itu akan dapat mendengar bunyi tadi. Okay, right. Okey, point seterusnya, soalan seterusnya ialah masih lagi bunyi. Soalan nombor 4 ni. Diagram 12.1 shows an audio frequency generator connected to a speaker and placed near the corner of a wall. 3 students A, B and C are standing around the next corner. So kita ada, ni adalah set radio lah actually, dengan ada speaker. Okay. And then dia ada 3 students A, B, C. Duduk di sebalik tembok ni lah. Okay. So first question, state the physical theory that affects the pitch of the sound. So kita ada istilah pitch. Jadi kita belajar bunyi ada dua kan. Satu ialah loudness atau kekuatan bunyi. Satu lagi ialah pitching atau kelangsingan bunyi. So pitching refer to frequency. Okay. The higher the frequency, the higher the pitching of the sound. Okay. Satu lagi kita ada ialah kekuatan bunyi bergantung kepada amplitude of the sound wave. Kekuatan bunyi bergantung kepada amplitude gelombang bunyi. Okey, kita pergi soalan seterusnya. When a high pitch sound is generated, okay, only student C can hear the sound clearly. When a low pitch sound is generated, all the 3 students can hear the sound. Maksudnya kalau bunyi ini kelangsingan tinggi, hanya student C saja yang boleh dengar. Tapi kalau kelangsingan yang lebih rendah, tiga student dapat dengar. So terangkan. Okay, kita terangkan yang pertama. Kita nak kena terangkan pitching dia, high pitch depend on frequency dan frequency relate dengan lambda. Betul? So dan kita tahu yang ini adalah fenomena melibatkan pembelauan bunyi ataupun diffraction of sound wave, because wave dari sini sebalik tembok dia akan tersebar kan untuk pergi ke sebahagian sini. So ini adalah pembelauan atau diffraction. So diffraction of sound depends on the wavelength and also the size of gaps. Tetapi dalam situasi ini lebih kepada lambda ataupun wavelength of the sound wave. Okay. So the higher the wavelength, the lower the the higher the wavelength, the lower the frequency, right? Sebab frequency dengan wavelength inversely proportional. So the lower the frequency, the lower the pitch. Alright, kita tengok kat sini lah poin yang pertama. Oh, dan satu lagi kita tahu pembelauan ni lebih jelas sekiranya lambda lebih besar. The higher the lambda, the higher the wavelength, the more obvious the diffraction. So maknanya tadi yang pertama lah, high pitch, high frequency. Kelangsingan tinggi, frekuensi tinggi. Okay, yang kedua, frekuensi is inversely proportional to wavelength. So frekuensi berkadar songsan dengan panjang gelombang. Okay. Short lambda difficult to diffract ataupun band, maksudnya lambda yang pendek pembelauan kurang jelas. Sebaliknya lambda yang panjang pembelauan lebih jelas. Jadi kat sini kita kata bila high pitch frekuensi tinggi. So bila frekuensi tinggi lambda dia rendah. So bila lambda rendah, difficult to diffract, pembelauan kurang berlaku. Maksudnya dia belau hanya kawasan sini yang boleh dengar. Orang yang berada di kawasan sini tak boleh dengar bunyi. Okay. So sound easily diffracted bending when low pitch ataupun long lambda. So terbaliknya, kalau kita pakai low pitch, mana tadi? Low pitch mean low frequency. Bila low frequency means what? High lambda, sebab dia inversely proportional kan. So bila high lambda atau long lambda, sound easily diffracted. So every student can hear the sound clearly. Okey ya, harap jelas kat situ. Okey, kita pergi soalan yang kelima. Okay, diagram shows another modification to the harbor to overcome the heavy sea traffic problem.
The wave pattern produced at the interaction. Okay, kita dapat lah. Okay, kita dapat apa tu bentuk. So yang ni lurus kan, SATA, plane wave. Dia masuk dalam ni. Ni ada 2 gap kan. So kalau tengok sini terfikirlah, bila ada 2 gap ni ialah interference lah kan. Kalau satu gap tu ialah diffraction. Actually dia ada 2 lah kat sini. Dia wave boleh pass through, so diffraction. Satu dia ada apa? 2 gap, bermaksud ada interference. Alright, the wave pattern fall is caused by the superposition of wave from 2 coherent sources. So first question is the meaning of coherent sources. So sources that produce wave of the same frequency and the same phase difference. Ni kita dapat banyak kali kan. Same frequency, same phase difference. Kena sebut dua-dua ni Sumber yang menghasilkan gelombang yang sama frekuensi dan beza fasa yang sama. Beza fasa sama tu maksudnya wave ni bergerak dengan serentak lah pada arah yang sama. Okey, kemudian soalan tanya terangkan apa yang berlaku pada kapal lah jika ia berada pada titik A dan juga pada titik B. So A ni bila kita sebut interference, maksudnya dua gelombang tadi akan mengalami interference, maka ada 2 kesan lah. Satu interference membina ataupun constructive interference, satu lagi ialah interference memusnah ataupun disruptive interference. So kalau kita ambil yang pertama di sini, A ni ialah kawasan interference, constructive interference, interference membina, yang mana 2 puncak akan bertemu menghasilkan puncak yang paling maksimum. 2 throw ataupun 2 lembangan bertemu akan menghasilkan throw yang paling maksimum. So maksudnya ship move up and down with higher amplitude at A. So kapal tu akan terumbang-ambing lah pada titik A. Terumbang-ambing maksudnya dua ke atas, lepas tu ke bawah dengan amplitude yang sangat besar. Kemudian dekat B pula, B ni ialah kawasan disruptive interference. Kawasan disruptive interference ialah kawasan di mana throw dengan crest atau lembangan dan puncak bertemu menghasilkan amplitude kosong. Bila amplitude kosong, maksudnya kapal tu tak akan bergerak lah kan. So kapal tu akan remain calm atau stationary at B because of disruptive interference occurs at B. So kapal akan pegun di B kerana berlaku interference memusnah. Okey. Lalu kita pergi pada seterusnya soalan yang ke-6. Okay, diagram 10.3 shows a train in the tunnel. The sound wave from the train can be heard loudly and clearly at night. So ada ni kapal kereta api melalui satu terowong. Dia ada seorang budak ni dan dia dapat mendengar bunyi kereta api ni walaupun dia berada pada jarak yang jauh. So the distance of the sound wave are further apart at the top than at ground level. Explain why this situation occur and state how this leads to the sound being loud and clear. Okay. Dia kata gelombang bunyi lebih besar, jarak gelombang bunyi lebih besar di atas berbanding di permukaan bumi. Maksudnya di atas ni lebih jarak dia lebih jauh lah, lebih panjang berbanding dengan di bahagian bawah. Jadi kita soalan ni tanya kenapa pada waktu malam kita dapat mendengar bunyi dengan lebih kuat lah dan jelas. Jadi kita nak tengok dulu ini adalah situasi apa. So dalam kes ni dia ada udara lah malam, udara panas, udara sejuk, berkait dengan pembiasan lah. Ini adalah refraction of sound wave. Okay, at night the ground cools quickly. Pada waktu malam tanah lebih cepat sejuk dan sound travel from cool air to hot air. Sebab kita ni ialah kawasan sejuk, ni makin ke atas ialah kawasan panas. Jadi bunyi merambat daripada udara sejuk ke udara yang lebih panas. Jadi speed of sound increase. Maka dia akan mengalami pembiasan menjauhi garis normal di mana laju bunyi semakin bertambah. And so sound wave refract away from the normal length. Okay, so bunyi terbias menjauhi garis normal. So ini ialah dia akan refract away from normal line. So bila away, dia makin lama semakin menuju ke arah bunyi. Okay, okay, harap faham. Kalau tak pun cikgu cuba lukis kat sini.
Okey, ni kita ada, ni bunyi tadi kan. Okey, ni bunyi. Oops. Ni bunyi. Yang ni sejuk, yang ni apa? Panas, betul? So, ni adalah garis normal, betul? So, maknanya daripada sejuk ke panas, jadi laju makin lama makin bertambah sebab dalam udara sejuk, laju bunyi lambat berbanding dengan laju dalam dalam suhu yang panas, udara panas. Jadi dia akan bergerak menjauhi garis normal. So menjauhi macam mana? Dia macam itulah. So makin lama dia akan makin apa? Ke arah ke puncak bumi. Arah ke bumi lah, insya-Allah. Jadi sebab itu kita berada di sini akan dengar dengan bunyi dengan lebih jelas. Okey. Okey, so kita teruskan. Okey. Pada soalan seterusnya. Okey, soalan yang ketujuh Explain why most beach resort are built at the bay area compared to the headland. Bay ni ialah teluk kan, berbanding tanjung sebab kebanyakan kawasan perairan berada di kawasan teluk. Jadi poin yang pertama, kita kata the energy of the wave spread at the bay, the wave reflected towards the normal. Maksudnya pada kawasan teluk, tenaga disebarkan kawasan yang lebih luas. Jadi menyebabkan tenaga semakin berkurang. So bila tenaga dia semakin berkurang, maka amplitude air laut tu semakin kecil dan laut tu akan menjadi lebih tenang. Okey. Okey, pergi soalan seterusnya, soalan 8. Diagram 12.1 shows a bat using ultrasonic wave to detect obstacle in front of it. So ni adalah bat, dan ini adalah obstacle, halangan. So bat ni kelawar dia mengeluarkan satu gelombang yang kita panggil apa? Gelombang ultrasonic wave. So first question, what is the meaning of ultrasonic wave? So apakah yang dimaksudkan dengan gelombang ultrasonic? So gelombang ultrasonic merupakan high frequency sound wave. Yang maksudnya frekuensinya lebih daripada 20,000 Hz. Jadi telinga kita tak dapat dengar lah bunyi sound wave. Sound wave ada 3 kan. Satu infrasonic bawah 20 Hz. Satu lagi ialah audio. Audio tu yang kita boleh dengar lah, iaitu antara 20 Hz hingga 20,000 Hz. Dan yang ketiga ialah ultrasonic. Frekuensi yang tinggi lebih daripada 20,000 Hz. Telinga tidak dapat dengar. Okay. Okay, soalan seterusnya. Explain how the ultrasonic wave are used by the bat to detect the distance of the obstacle. Maksudnya bagaimana cara kelawar ni boleh mengesanlah jarak penghalang tu berapa kan. Jadi kita ambil yang pertama, poin yang pertama. The bat emits ultrasonic wave. Kelawar keluarkan gelombang ultrasonic. So gelombang ultrasonic ni akan pergi ke penghalang atau obstacle. So apa yang berlaku? The wave is reflected by an obstacle. So wave tadi ni akan dipantulkan semula oleh halangan tadi. Jadi seterusnya halangan tu akan diterima oleh kelawar tadilah. So the time between the emission and reception of the reflector is detected. So maksudnya masa antara pembebasan dan penerimaan gelombang dikesan. Dia ada cara macam mana dia boleh kesan kan pada kelawar ni. Dan the longer the time, the further the obstacle. Jadi kelawar tu kata semakin panjang masa, semakin jauh halangan. So kalau kita nak kira ni, kita pakai formula apa? S sama dengan VT bahagi 2. Jadi kelawar pun boleh buat calculation matematik. Okey. Okey, soalan seterusnya, soalan 9. Diagram 12.1 shows two kids are communicating with each other by using a string phone. The kids can hear the sound clearly when the string is taut. Maksudnya dua orang kanak-kanak ni berkomunikasi. Kecil-kecil tu kita main benda ni kan. Antara satu sama lain menggunakan telefon tali. So mendengar bunyi dengan jelas apabila tali itu tegang. So soalan pertama macam tadilah, apa itu jenis gelombang bunyi? Jawapannya ialah longitudinal wave ataupun gelombang bunyi. Masih ingat lagi tak tadi yang drum tadi kan? Kita boleh dengar. Tapi kali ni drum tadi perantara dia udara, tapi kali ni dia pakai string tali. Memang bunyi lebih kuat lah.
So kali ni tali ni bertindak sebagai perantara antara dua untuk gelombang bunyi ni merambat melalui dua budak dia lah. Okay, so dia explain how the kid can hear each other clearly by using the string phone. Okay, so yang pertama, air inside the cup vibrate. Sebab dalam cawan kosong tu ada udara kan. So bila cawan vibrate, cup tu akan vibrate menyebabkan string tu akan bukan string ni, string akan vibrate. Cawan bergetar menyebabkan tali bergetar. Udara bergetar, cawan bergetar, tali bergetar. Jadi tenaga dipindahkan ataupun merambat melalui taling tadilah, melalui getaran tali, ya. Dan kita tahu ini ialah gelombang longitudinal wave atau gelombang membujur. Jadi direction of sound wave propagation parallel to direction of the vibration of the air particles. Okay, arah perambatan gelombang selari dengan arah getaran molekul udara. Okay. Dan compression and rarefaction, maka berlaku mambatan dan deragangan. Dan dengan cara itu tenaga ataupun gelombang bunyi dipindahkan. Okay. Okay, ada soalan. Okay, soalan seterusnya. Soalan 10 kan. Okay, shows a radio is playing near the corner. Macam soalan tadi lah kan. A boy is standing around the next corner. When the radio is switched on, the boy can hear the sound from the radio, but he cannot see the radio. Okay, kali ni dia tanya kenapa tak nampak radio tapi dapat dengar siaran radio. Jadi sekali lagi faktor diffraction of wave kan. Maksudnya pembelauan gelombang bunyi yang dipengaruhi oleh saiz celah dan juga panjang gelombang. Dan kita belajar tadi, semakin panjang gelombang, semakin tinggi lambda, the longer the wavelength, the more obvious the diffraction. Jadi bunyi dapat dibelaukan dengan lebih mudah atau lebih baik. Jadi first point kita sebut, the sound wave can be heard because it can bend, diffracted around the corner. Kita sebut itu. Bunyi dapat dengar kerana ia boleh bengkok, sebar, dibelaukan di sebalik corner. Diffracted lah. Sebab dia. Sound boleh didengari sebab dia boleh bend. Ataupun tak sebut bend, diffracted. Okay, sound wave have longer wavelength. Sebab apa dia boleh bend dengan ni? Tapi sebab apa? Sound wave have longer wavelength than light wave. Bunyi mempunyai panjang gelombang yang lebih panjang daripada cahaya. So diffraction of sound wave is more obvious, easier than light wave. Okay. The effect of diffraction is more obvious if the wavelength is large enough. So kita bagi hubungan lah, hubungan antara lambda dengan effectiveness of diffraction. So kesan melawan lebih jelas jika panjang gelombang panjang. Sebab kita dapat 4 markah dia lah. Jumpa kalau bila sebut bila ada hubungan, relatekan hubungan dia apa dulu. Dia baru kita boleh cakap lah cerita selanjutnya lah. Okay. Okay. Asalnya soalan akhir ni. The glass break when the singer sing. So using the music compact, explain why. But this is resonance. Ingat ya? Ini adalah kesan resonance. Okay. Pertama, when the singer sing, she produce high frequency sound. Bukan semua penyanyi lah kan. Sebab gelas ni adalah frekuensi yang tinggi kan. Dia punya bunyi gelas ni. Jadi nak buatkan dia vibrate kena frekuensi yang sangat tinggi lah. Jadi the frequency of the glass equal the frequency of the singer sound. Macam kita dah pernah tengok video kan. Bila dia je menyanyi, dia dah mula start bergetar lah. Tapi bila frekuensi dia kedua-duanya sama, maka dia akan mula berada dalam keadaan resonance. Both system are in resonance, menyebabkan the glass will oscillate with maximum amplitude and it breaks. So mula-mula gelas ni dah mula start vibrate, tapi bila pitching dia, suara dia tu, frekuensi dia sama dengan frekuensi gelas tadi, gelas ni akan mula bergetar dengan paling maksimum amplitude sehingga kan dia pecah. So ini adalah proses resonance. Okay. Okay, sekarang kita masuk sikit lah untuk calculation skill pengiraan, soalan pengiraan. Okay, kita ada, ini ialah interference. Pengiraan dalam wave ni ada tak banyak lah, ada 2 lah kan. Satu ialah more to wave interference, satu lagi ialah lebih kepada reflection of wave. Okay, so kita ambil yang pertama,
So ni kalau tengok macam ni kan, ini adalah interference lah sebab dia ada audio frequency generator and then dia ada 2 speakers kan kat sini kan. Okay, so apa maklumat yang diberi? Calculate the wavelength of the sound wave. Okay, so the duration of loud sound is 4.5 meter. The distance between 3 position. Oh, dari sini. Dari sini sampai sini ialah berapa? 4.5 meter. So maknanya 1, 2 ada 1 tertinggal ya. So antara 3 bunyi tu, 3 bunyi kuat tu ada 1, 2, 3 ada 4.5 meter. Tapi jarak antara bunyi kuat dengan bunyi kuat kita panggil X kan. So ada berapa X kat sini? Ni dari sini ke sini 1, dari sini ke sini. So ada 2X kat sini. Ada 2X ya. So X kita ialah 4.5 bagi 2 lah. So kita dapat 2.25. Kemudian apa lagi faktor dia? A ialah 0.8 meter. Dan cikgu rasa soal yang ini dia bagi dekat soalan, dia ada soalan kat depan ya. Cikgu tertinggal ya. Okey, tak apa, kita teruskan. So kita pakai formula X tadilah 2.25. Okey, dan kita dapat jarak ni dia bagi 3.2 meter 3.2 meter. So kita dapat 0.56 meter. Okey. Wah, kalau dalam buku tak ada, kena tambahlah point ni So maknanya jarak daripada speakers pergi ke tempat kita dengar ni kita panggil D D besar, iaitu diberi dalam soalan ni 3.2 meter. So dapat jawapan dia ialah lambda ialah 0.56 meter. Okey. Constructing interference berlaku apabila puncak bertemu dengan puncak menghasilkan bunyi yang kuat. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Okay, the depth of C is 90 meter. A ship transmit an ultrasonic wave frekuensi ni and receive an echo of 0.2 second later. Okay. Jadi the speed of the ultrasonic wave in the water. Satu lagi dia tanya apa? Wavelength. So nak cari speed, kita boleh dapat maklumat kat sini lah. So kita ada depth, kita ada masa. So ingat lagi formula dia. S sama dengan VT bagi 2 kan. So masa tu kita bagi 2 lah. So kita jadikan V sama dengan 2S per T lah. Okay. So kita selesaikan. Kita akan dapat S 2 darab 90 bagi 0.12. Dan cikgu rasa jawapan dia ialah 1500 meter per saat. Okay. Soalan yang kedua, wavelength. So nak cari wavelength, kita ada formula V equals to F lambda. Ya. V equals to F lambda. V dah tahu. F ialah berapa ni? 50 lah. Ni K ni ialah 50,000 kan. So jangan lupa lah. So nak cari apa tadi? Lambda. Lambda sama V per F lah kan. So 1500 yang tadi ni bahagi dengan 50,000 dan jawapan dia adalah 0.03 meter ataupun 3 cm. Okay. Dan soalan selanjutnya yang terakhir ni, dia pakai sonar kat sini. Ni kapal selam kan. Okay. Dia bagi masa 1/3 saat. Kali ni laju dia tanya apa? Cari distance. Cari distance lah. So pakai formula tadi lah. D sama BT bagi 2. 1500 darab 1.3. Dia saat ni kan, dia tak bagi mili. Kalau mili kena darab 10^6 lah. So bagi 2 sama 575 meter. Sama jugalah wavelength, pakai formula apa? V is equal to F lambda dan kita dapat jawapan dia. Okey, kita rasanya itu saja untuk 2 scale yang kita bincangkan. So kalau ada masalah boleh